Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Imai bin Muhammad Zaidi dan saya akan membentangkan tajuk warisan kesenian kebudayaan di Malaysia. Malaysia mempunyai latar belakang yang menarik dan pernah menjadi salah sebuah jalan perdagangan antarabangsa dan disebabkan perdagangan antarabangsa ini terdapat pelbagai budaya di dalam Malaysia. Dan Malaysia juga memperlihatkan keunikan warisan budaya masyarakatnya yang mempunyai pelbagai pengaruh, dan tidak salah jika Malaysia ini adalah disebutkan sebagai kampus warisan budaya. Okey. Selain itu, warisan budaya ini juga harus dilestarikan kerana ia melambangkan identiti ataupun mencerminkan identiti negara dan bangsa di Malaysia ini. Selain daripada itu, warisan budaya ini juga mesti dipeliharakan demi kelangsungan tamadun. Oleh sebab itu, dengan melalui warisan budaya ini, kita akan mengetahui asal-usul kita dan pergolakan salah sila antara kita sebelum ini dapat dijadikan sebagai pengajaran bagi masyarakat masa akan datang. Antara keunikan warisan kesenian kebudayaan ini adalah penerimaan warisan kesenian kebudayaan dalam Malaysia dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Okey. Warisan terutama warisan budaya di Malaysia ini tidak begitu menganjur muka kadar permulaan kerana sebelum ini tidak ada dana yang akan menyembuhkan keinginan dan kekhususan pemeliharaan terhadapnya. Okey, selain daripada itu, terdapat juga sesetengah bangunan bersejarah yang diperoleh dari hasil tinjauan seperti Famosa, The Red Building, Building Shop di Jonker Street dan Dewan Bandaraya Pulau Pinang, dan semua bangunan-bangunan tersebut adalah bangunan bersejarah yang terdiri daripada parti penjajah Portugis dan Belanda dan akhirnya Inggeris pada zaman-zaman dahulu. Okey. Selain daripada bangunan bersejarah juga terdapat juga peninggalan budaya yang penting seperti songket. Songket telah diperkenalkan daripada zaman-zaman dahulu lagi, dan pembuatan songket ini adalah teramat teliti. Selain daripada itu, keunikan kebudayaan di Malaysia ini adalah dari segi keramaian seumpama Aidilfitri, perayaan raya Cina dan juga Deepavali. Keramaian ini terbiasanya diambil kira sebagai salah satu gerakan yang yang memelihara kebudayaan ini dan juga memberikan keikhlasan terhadap warisan kebudayaan tersebut dan kesenian setiap kebudayaan tersebut. Di samping itu, Malaysia bukan sahaja pasti mahu maju daripada aspek ekonomi dan pembangunan seperti kebudayaan-kebudayaan yang lain. Selain daripada itu, semangat tenteram dan keharmonian yang terselah di dalam Malaysia kerana adanya kebudayaan-kebudayaan yang membantu mengeratkan salah satu silaturahim antara satu sama lain. Selain daripada itu, kesantunan manusia terhadap setiap budaya itu amat dititik beratkan, dan ini terselah kepada terdapatnya pelbagai pegangan agama dan pelbagai cara untuk melakukan perayaan tersebut. Dan selain itu, antara
poin-poin penting bagi memelihara kesenian kebudayaan ini adalah dari segi import warisan kesenian kebudayaan ini terhadap masyarakat Malaysia. Antara salah satu impaknya adalah ia dapat meneliti dan memerangi warisan kesenian seni dan budaya ini kreatif dari segi melindungi dan mengekalkan seni budaya tersebut. Selain daripada itu, perpaduan juga adalah salah satu proses yang menyatukan semua negara yang berbilang etnik, mewujudkan identiti, menyampaikan seni dan budaya, menyatakan cinta dan merealisasikan idea satu Malaysia yang dikongsi oleh semua warga negara. Antara keunikan impak tersebut adalah dengan adanya penyelidikan yang mendalam dan terkini mengenai seni dan budaya warisan yang menjadikan warisan kesenian budaya adalah salah satu perkara yang penting dan terlindungi dan mempunyai produk-produk yang tersendiri untuk warisan negara ini lebih terkoordinasi dan bersepadu. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada rakan saya telah membentangkan tentang punya PowerPoint. Seterusnya, kita bergerak pada saya punya slide, iaitu kepelbagaian warisan kesenian kebudayaan di kalangan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Jadi, seperti yang kita tahu, Malaysia adalah sebuah negara di mana pelbagai kaum yang hidup bersama secara aman. Jadi di Malaysia adalah mempunyai 3 kaum utama, iaitu orang Melayu, Cina dan India. Untuk yang paling besar adalah orang Melayu, merangkumi sebanyak 54% penduduk Malaysia. Orang Melayu adalah orang yang beragam Islam dan tipikalnya bertutur dalam bahasa Melayu dan membudayakan budaya Melayu. Orang Melayu juga mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kancah politik di Malaysia ini. Seterusnya, orang Cina. Orang Cina merangkumi sebanyak 25% sahaja penduduk Malaysia. Mereka akan menganuti agama Buddha, Tao atau Kristian serta bertutur dalam bahasa Mandarin, Hokkien, Hakka, Kanton atau Teochew dan sangat menguasai ekonomi Malaysia. Manakala untuk India, orang India hanya menyumbang sebanyak 7.5% sahaja daripada populasi orang Malaysia. Sebilangan besar mereka beragama Hindu dan juga bertutur dalam bahasa Tamil, Malayalam dan Hindi. Di samping itu, terdapat juga orang Sikh, Eurasia dan kaum pribumi lain. Seterusnya kita tentang bahasa rasmi Malaysia. Bahasa Malaysia iaitu bahasa Melayu. Namun, bahasa Inggeris juga digunakan secara meluas, terutama dalam bekerjasama dengan kaum Iban. Kaum kita berceritakan tentang kaum Bumiputra. Kaum Bumiputra Sarawak. Kaum Bumiputra Sarawak adalah yang terbesar di negara ini, iaitu sebanyak 600,000 orang. Dan mereka adalah daripada orang Iban. Orang Iban ni tinggal di dalam rumah panjang dan menetap di sepanjang Sungai Rajang. Selain itu, terdapat juga orang Bidayu yang dikatakan mempunyai sebanyak 170,000 orang yang tinggal di barat daya Sarawak. Tidak lupa juga pada orang asli yang itu 140,000 tinggal di semenanjung Malaysia. Orang asli ni dahulunya mereka mengumpul hasil hutan dan juga menjadi pengembara, menjadi petani. Namun sekarang mereka telah menyatu padu dengan kehidupan moden di Malaysia ini. Seterusnya kita bincang tentang kewarisan kesenian kebudayaan masyarakat etnik di negeri Sabah dan juga Sarawak. Baiklah. Jadi di Sarawak mempunyai lebih kurang 28 kumpulan etnik pribumi.
Dan juga kaum yang majoriti di Sarawak adalah kaum Iban. Lebih spesifiknya Dayak Laut, orang Melayu dan juga orang Melanau. Boleh kita cerita tentang orang Iban. Kalau orang Iban ni daripada era pra-kolonial lagi. Orang Iban ini tidak mempunyai agama yang tertentu. Mereka masih berpegang kepada ajaran animism. Pegangan ini sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur yang dibawa oleh fahaman Hindu, Buddha. Dan juga sebahagian besar orang Iban adalah beragama Kristian selepas datangnya orang Barat. Orang Iban ini sangat berpegang kuat kepada kepercayaan tradisional mereka. Misalnya upacara miring ataupun lebih kenal sebagai jampis rapah. Tujuan untuk menolak bala. Masyarakat Iban juga sangat patuh pada pantang larang mereka ataupun dalam bahasa mereka adalah mali yang diwarisi nenek moyang mereka. Salah satunya adalah mali abu, di mana petani-petani Iban ini mempercayai bahawa labu tidak boleh ditanam atau dimasukkan ke dalam ladang mereka. Jika labu ditemui, maka labu tu harus disegerakan dikeluar. Dan tapak penemuan itu perlu dilumurkan dengan darah babi ataupun ayam. Dan sekiranya mereka melanggar pantang larang ini, bermakna mereka akan menerima bencana ataupun malapetaka. Percayaan lain pula adalah berdasarkan pentafsiran mimpi. Sesuatu aktiviti itu boleh dibatalkan sekiranya mereka mendapat mimpi yang tidak baik pada malam sebelumnya. Aktiviti harian mereka juga dipengaruhi oleh mimpi mereka. Jika untuk ibu yang mengandung, pantarannya adalah mereka melarang menggali parit di kawasan padi atau di mana saja. Dilarang memotong pokok yang menjadar di atas tanah sebab bimbang akan menghalang pendarahan yang berterusan semasa melahirkan anak. Dan juga wanita yang mengandung juga dilarang menuang minyak ke atas tapak tangan untuk disapu pada rambut baby supaya bayi itu akan dilahirkan tidak bernanah. Kedua-dua suami isteri tidak boleh mengetuk telur menggunakan pisau atau kayu kerana dikhawatiri bayi itu kan cacat penglihatan. Dan macam-macam lagi. Seterusnya kita pergi kepada pula orang Melanau. Orang Melanau ni pada asalnya mereka tidak mempunyai pegangan agama ataupun pagan. Kalau menurut Kamus Dewan, pagan maksud orang yang tidak percaya pada sebarang agama utama seperti Islam, Kristian, Yahudi dan sebagainya. Orang Melanau ini mempercayai hantu tertentu yang menyebabkan penyakit. Hantu yang menyebabkan sakit perut dan kejam adalah sakut. Istilahnya hantu langit membawa kepada sakit kepala dan demam. Kalau hantu gurun menyebabkan datangnya bengkak kaki dan lenguh sendi-sendi tangan. Kepercayaan mereka pula pada kuasa gaib dan kuasa luar biasa sebelum memeluk Islam. Mereka mempercayai perkara-perkara yang gaib, yang luar biasa, yang tidak biasa dijumpai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Hakim bin Muhammad Hisham dan saya akan membentangkan tentang 2.5 iaitu kepentingan seni warisan dalam satu gagasan. Yang pertama ialah kita dapat menjaga dan memartabatkan kesenian dan kebudayaan satu bangsa. Hal ini kerana ia dapat menyatupadukan dan meningkatkan maruah bangsa untuk mencapai gagasan satu Malaysia. Dengan itu, kesenian dan kebudayaan akan lebih dihormati dan dapat dijaga untuk dipelajari oleh anak muda. Yang kedua ialah kita dapat mengeratkan perpaduan kaum dan bangsa. Hal ini kerana upacara tentang kesenian dan kebudayaan dapat mewujudkan persefahaman dan kekuatan kerja sesama kita. Aktiviti serta program yang melibatkan kesenian dan kebudayaan memerlukan penglibatan secara berkumpulan untuk menjayakan aktiviti itu. Yang ketiga ialah kita dapat meningkatkan kecergasan fizikal dan minda suatu bangsa. Ini dapat dibuktikan melalui aktiviti yang dilakukan iaitu permainan tradisional yang melibatkan banyak pergerakan dan pemikiran. Oleh itu, kita dapat melahirkan masyarakat yang lebih sihat.
Yang terakhir ialah ia dapat memberi banyak kepentingan di peringkat sekolah. Sebagai contoh, pelibatan murid dalam aktiviti seni dan kebudayaan dapat memberi kesan yang positif ke atas perkembangan diri mereka dan kemajuan akademik. Oleh itu, kesenian dan kebudayaan dapat dipelajari oleh generasi muda untuk mereka meneruskan warisan itu. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang 2.6, iaitu cabaran yang dihadapi untuk memperkenalkan warisan kesenian dan kebudayaan di kalangan masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia. Warisan kesenian dan kebudayaan kini semakin lenyap ditelan arus pemodenan. Ini kerana terdapat pelbagai permainan yang terdapat di dalam telefon bimbit yang dilengkapi dengan kemudahan Wi-Fi dan 3G. Ini menjadi cabaran untuk memperkenalkan kesenian dan kebudayaan di Malaysia. Golongan muda lebih suka dengan permainan di dalam telefon bimbit kerana mereka lebih suka bermain secara visual dengan rakan mereka. Seterusnya, kehidupan masyarakat semakin hari semakin seiring dengan arus pemodenan. Sebagai contoh, selepas bekerja, rakyat kebanyakannya tidak mempunyai masa lapang untuk melakukan aktiviti seni tradisional yang memerlukan kemahiran. Yang terakhir, pusat perkembangan seni tradisional yang sangatlah terhad. Bakat yang terpendam tidak dapat diasah dengan baik. Dengan itu, kita tidak dapat melahirkan seseorang yang mahir dalam seni warisan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cik Muhammad Luqman Hakim bin Zulkifli dari kelas EM2. So saya akan bentangkan cadangan-cadangan bagaimana untuk mengekalkan warisan kesenian kebudayaan di Malaysia. So basically banyak cadangan-cadangan yang dapat kita buat, tapi saya akan terangkan dalam 1-2 cadangan. So yang first adalah pendidikan awal di peringkat sekolah. Seperti yang kita tahu, kebanyakan ibu bapa akan menghantar anak mereka ke sekolah, betul? So kiranya sekolah ni jadi rumah kedua diorang. So sekolah ni kira memainkan peranan yang amat penting lah dalam mendidik anak-anak ini. So yang first, pihak sekolah boleh melakukan beberapa inisiatif, antaranya wujudkan persatuan atau kelab yang berkaitan dengan budaya yang terdapat dalam bahasa tertentu. Okay, sebagai contoh, sekolah ni boleh mewujudkan persatuan kelab. Sebagai contoh kelab tarian Melayu, kelab tarian Cina, tarian India, macam-macam lah. So dekat sini secara tak langsung pelajar-pelajar atau anak-anak ini dapat belajar serba sedikit tentang warisan kesenian. So yang kedua, sekolah juga sistem pendidikan dapat menyelipkan budaya tradisional sebagai aktiviti kokurikulum di sekolah. Okay, sebagai contoh aktiviti kokurikulum, sekolah boleh anjurkan pertandingan seperti balas pantun, pertandingan tarian tradisional. So dekat situ pelajar-pelajar lain dapat menyaksikan warisan kesenian kebudayaan. So kalau sekolah ni tak buat macam tu, warisan kesenian kebudayaan ni akan terancam. Sebab apa? Menurut semua Kementerian Kebudayaan Malaysia, perubahan kelab dan persatuan di negara Malaysia hanya 30% saja. So statistik ini menunjukkan bahawa warga pendidik tidak lagi menerapkan amalan sayang akan warisan di negara kita. So warisan kesenian kebudayaan di Malaysia ni akan terancam. Okay. Cadangan kedua adalah menerbit filem yang berunsurkan warisan kesenian kebudayaan di Malaysia. So seperti kita tahu ni, pada zaman moden ni banyak filem-filem yang telah dibuat untuk menghiburkan masyarakat. Antaranya filem action, filem drama, filem tradisional juga ada. So filem-filem ni sebenarnya sangat beri kesan lah atau impact kepada masyarakat. Sebab apa? Filem ni berupaya untuk mencorakkan tingkah laku masyarakat. Justru mempunyai pengaruh yang kuat untuk kebanyakan masyarakat. So jika filem-filem tradisional ni banyak dikeluarkan,
So ini memberi peluang kepada warga negara atau bukan warga negara untuk melihat warisan apa yang ada, warisan kesenian kat Malaysia ni. So sebagai contohlah, melalui rancangan Astro, di mana majoriti masyarakat sekarang kan ada Astro. So diorang lebih cenderung untuk menonton televisyen di situasi pandemik ni. So ini dapat memberikan peluang kepada produser-produser untuk lebihkan lagi keluarkan filem tentang warisan kesenian yang ada di Malaysia ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri bin Muhammad. Antara carangan untuk mengekalkan kesenian kebudayaan di Malaysia adalah mengadakan kempen ceramah, wawancara dan juga pameran untuk menghidupkan semula warisan budaya. Dengan ini, masyarakat mesti didedahkan dengan warisan budaya supaya dapat mengembangkan lagi budaya tradisional di negara kita. Masyarakat juga akan lebih memahami budaya mereka sendiri. Yang kedua, mempamerkan artifak atau sejarah budaya pelbagai kaum di Malaysia. Di negara kita ni kaya dengan warisan dan sejarah. Terdapat banyak tempat dan bangunan bersejarah perlu dipelihara dan dipulihkan agar warisan budaya dapat diikuti dan dilihat sepanjang zaman. Contohnya, pameran budaya tradisional boleh diadakan melalui Festival Malaysia, Festival Negeri, Muzium Negeri dan sebagainya. Yang ketiga, mempromosikan kempen kesedaran budaya melalui media dan mengambil kira tentang aspek etika dalam penyampaian. Sebagai contoh, media massa digalakkan untuk mengadakan sudut seni budaya melalui surat khabar yang merancang sudut budaya mengenai masakan, pakaian, hiasan, kepercayaan, petua kesihatan dan lain-lain. Seterusnya, perkahwinan dengan memakai baju tradisional. Perkahwinan adalah peristiwa berterusan yang hanya berlaku sekali seumur hidup. Jadi, pakaian pengantin adalah salah satu aspek yang sangat dihargai oleh raja dan ratu pada zaman dahulu. Jadi, pakaian pengantin ini adalah simbol dan tanda perkahwinan mereka. Tanpa pakaian pengantin, upacara tidak lengkap bagi mereka. Yang kedua, pakaian pengantin tradisional adalah istimewa kerana melambangkan bangsa, budaya dan adat istiadat pengantin sesuatu kaum. Sebagai contoh, budaya kaum India bagi pengantin perempuan akan menggayakan sari yang berwarna-warni, manakala pengantin lelaki pula akan memakai dhoti. Pengantin Cina pula untuk pengantin perempuan akan memakai cheongsam dan pengantin lelaki akan memakai gaun setera panjang yang bersulam naga. Bagi masyarakat Melayu kita, pengantin perempuan akan menggunakan jenis kain fabrik songket untuk membuat kebaya atau baju kurung. Bagi pengantin lelaki pula akan melengkapkan dirinya dengan memakai baju Melayu dengan keris serta tanjak dan samping. Seterusnya, kesimpulan. Apa yang kita dapat daripada kesenian, warisan kesenian kebudayaan di Malaysia? Ilmu kesenian dan kebudayaan dapat disebarkan di luar negara supaya dapat menarik perhatian orang luar negara tentang kesenian dan kebudayaan yang ada di Malaysia. Selain itu, masyarakat juga dapat menghargai nilai perpaduan serta berusaha untuk memelihara warisan kesenian. Hal ini kerana hidup bersatu padu bak kata pepatah, bersatu teguh, bercerai roboh akan dapat menguatkan lagi sifat nasionalisme di Malaysia. Yang ketiga,
masyarakat haruslah bersemangat untuk mempelajari dan memahami ilmu warisan kesenian dan kebudayaan. Walaupun terdapat pelbagai cabaran untuk warisan kesenian diperkenalkan kerana sudah dianggap ketinggalan zaman. Akhir sekali, masyarakat dapat mengisi masa lapang mereka dengan perkara yang berfaedah. Kesan daripada itu, masyarakat juga dapat menjauhi daripada gejala-gejala yang boleh mencemarkan maruah bangsa dan negara. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.